sifat malu tu binatang kebanyakan, Tuhan tutup juga kemaluan dia tu dengan ekor, dengan macam-macam Tuhan tutup. Cuba perhati. Sebab apa? Sebab malu tu dia ada juga tu. Kalau dia tak boleh usaha, tak boleh ikhtiar, Tuhan bagi kepada dia. Manusia tidak begitu. Sebab manusia ada ikhtiar. Dengan sebab itu kena pakai baju. Kalau tidak tertutup. Jadi kalau kita perhati di situ, malu ni ada dua. Malu tabi'i. Tabi'i ni hak semula jadilah. Hak semula jadi ni hatta pada setengah-setengah binatang pun ada. Kalau manusia, banyak lagi lah. Kalau kita tak boleh bayangkan ada pada binatang pun ada pada manusia. Orang itu berbudi dengan kita rasa malu dengan dia nak tolak permintaan dia. Malu. Ini ada. Itu malu hak tabi'i. Kita malu kalau terdedah, tak ada pakaian ke apa nak tubik keluar. Itu hak tabi'i. Tetapi kalau ada juga manusia sekarang ni, terutamanya mengikut hak ni lah, cara hidup barat ni, tak ada dah malu. Hak tabi'i tu pun terkikis juga, hilang. Telanjang pun tak malu. Bahkan ada setengah-setengah tempat tu dulu telanjang orang pergi di tina jantan. Tak kisah. Ini sudah teruk benar dah, hilang dah. Fitrah tu hilang dah. Tu berat benar dah lah. Tapi kalau nak kira manusia hak biasa ni, umumnya tak kira bangsa gapo, agama gapo, duduk mana, dia ada malu. Mesti ada. Ada malu berdasarkan tabi'i. Hak tabi'i ni tidak dikehendaki di sini. Bukan hak ni yang maksud malu, hak dalam hadis ni. Tetapi hak syar'i. Hak tu hak kena malu. Hak tabi'i, ada kalanya seseorang tu kalau dia duduk dalam lingkungan masyarakat yang mendedahkan perut dia. Misalnya kalau orang di India, dia pakai sari. Pakai sari tu nampak perut ni, pusat jelu nampak. Tapi masyarakat dia tak ada apa. Dia tak ada malu pula situ. Masyarakat dia memang tidak berasa malu, tidak berasa apa, tidak berasa segan. Jadi lagu mana kita nak kira? Boleh jadi kita berasa kalau masyarakat kita sekarang ni, tu masyarakat dia, masyarakat kita setengah-setengah dia tak berasa malu, buka kepala dia, dedah kepala dia, tak pakai tudung, tak malu. Kalau mengikut hak tabiat semula jadi pun dia berasa tak ada apa. Tak ada terhalal, dia halal oleh hak semula jadi tu, tak ada. Siapa ke mereka tu? Agama aja kita kena malu di situ. Nampak perut sana tak boleh, lagu tu tak boleh, kena malu. Tak buka, tak tudung kepala, tak boleh, kena malu. Kena malu. Kalau buat juga mana tak ada malu lah tu. Tak ada malu mengikut syarak. Dan malu mengikut syarak dia ada kaitan dengan haya akli, yang ni malu yang berdasarkan akal. Mana kita berdasarkan kita fikir, benda ni tak boleh, kita patut kena malu. Sebab apa? Sebab gini-gini. Dia ada kaitan dengan akal itu. Lepas pada tu hak syarak ni, hak maksud dianya, iaitu kita kena malu atas perkara yang benar, atas perkara yang dilarang oleh syarak. Walaupun benda tu orang tak tengok pun, tak ada siapa tengok, tak ada berkait dengan siapa-siapa pun, kita kena malu juga. Bukan makna berkait dengan orang saja, dengan diri kita sendiri. Kalau kita tak semaya, kena malu. Kena malu kalau kita tak semaya. Tak nak kena mengenal dengan orang itu, kita kata. Itu maksud malu di sini. Tetapi oleh kerana malu itu dia menjadi asas, menjadi asas kepada nak beriman ni, maka disebutkan malu tu baik semua sekali. Sebab daripada dia ni adalah anak tangga untuk mudah kita nak beri faham kat orang. Kalau orang kafir sekalipun, kalau kita perlu berterima kasih kepada sesama kita kerana jasa dia, budi dia, Allah SWT banyak beri nikmat kepada kita, tak patutkah kita berterima kasih kepada dia? Dalam agama panggil bersyukur. Dan syukurnya lagu mana? Iaitu kita terima dia sebagai Tuhan. Mudah nak faham, mudah nak faham. Daripada sifat malu itulah kita bertolak daripada sifat malu. Bahkan malu yang dimaksudkan dalam agama ni, iaitu seperti yang tersebut di dalam hadis Tirmizi misalnya. Nabi SAW bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Qala qulna ya Rasulullah inna nastahyi walhamdulillah. Qala laysa dhalik walakin al-istihya minallahi haqqal haya an tahfaz ar-ra's
وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. Ini dalam Tirmizi ada sebut. Riwayat Abdullah bin Mas'ud, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu benar-benar malu kepada Allah. Sahabat kata, kami pun kata, Abdullah bin Mas'ud kata, kami pun kata, alhamdulillah kita ni malu dah. Kira-kira kepada Allah malu dah. Mana dia faham dalam maksud malu hak Nabi nak tu. Malu ni malu syar'i, bukan malu tabi'i. Tidak, malu syar'i tu kita sudah malu dah. Kita sudah Islam dah, kita sudah buat dah Tuhan suruh, kita sudah tinggal dah banyak Tuhan larang. Nabi SAW kata bukan itu maksudnya. Tetapi malu yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah engkau menjaga kepala dan apa yang terkandung dalam kepala tu. Maknanya engkau menjaga kepala dan fikiran. Jaga tu. Jangan siapa buat mikir benda-benda yang tidak molek. Itu makna malu. Dan jaga perut dan kandungannya, isi perut. Jaga perut dan isi perut. Maksudnya jaga perut dan isi perut, jaga benda-benda yang halal, haram, kena jaga. Dan engkau ingatkan mati. Engkau ingatkan masa kita menjadi binasa, menjadi hancur lebur. Orang yang mahukan akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Sesiapa yang melakukan begitu, berarti dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Kalau orang yang buat lagu tu, itulah maksud sebenar-benar malu. Jaga kepala dan kandungannya, jaga perut dan kandungannya. Ingatkan mati, ingatkan akhirat. Hak itulah yang sebenar-benar malu kepada Allah SWT. Dalam hadis ini disebutkan itu hak maksud malunya. Sebenar-benar malu. Di sini dalam kitab ini dia ada nukilkan satu syair berkenaan dengan malu ni. Betapa pentingnya malu ni. Bunyinya begini: idza lam takhsha 'aqibata al-layali wa lam tastahyi fasna' ma tasha'u wala fala wallahi ma fil 'ayshi khairun wala fid dunya wala ad-dunya idza dhahaba al-haya'u يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. حيث شيء إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. Apabila engkau tidak malu akan menerima akibat malam-malam itu. Walam tastahyi fasna' ma tasha'u. Dan engkau tidak malu. Tadi kalau engkau tidak takut akan akibat malam-malam itu dan engkau tidak malu, maka engkau boleh melakukan apa sahaja yang engkau mahu. Fala wallahi ma fil 'aishi khairun. Tidak, demi Allah, sesungguhnya tidak ada apa-apa kebaikan dalam kehidupan ini. Wala dunya idza dhahaba al-haya'u. Dan tidak ada artinya kehidupan ini jika tidak ada lagi sifat malu itu. Ya'ishul mar'u mastahya bi khairin. Seseorang itu akan hidup dengan baik selagi ada sifat malu padanya. Wa yabqal 'ud ma baqiya al-liha'u. Dan batang pokok itu akan dapat kekal, seterusnya akan dapat kekal selagi ada liha, yakni kulit dia tu. Selagi ada kulit dia tu, maka batang itu akan dapat hidup dengan baik. Kulit itulah yang menutup dia, yang mengelubungi dia. Begitulah juga sifat malu itulah yang mengelubungi manusia itu untuk jadi molek, untuk jadi tutup keburukan-keburukan dia tu. Kalau tidak, akan jadi cacatlah kita. Itu kata penyair.